Majlis Amanah Rakyat mewujudkan sebuah lagi institusi pendidikan TVET yang menjadi pilihan generasi kini. Institusi pendidikan ini menekankan aspek kemahiran seiring dengan pengetahuan. Kolej Kemahiran Tinggi Mara Lenggong terletak di negeri Perak Darul Rizwan merupakan institusi pendidikan TVET Mara yang menawarkan program pengajian peringkat diploma dalam bidang kajian dan pemprosesan herba hasilan semula jadi. Mara turut menyediakan tenaga pakar yang khusus mengikut program pengajian yang ditawarkan di kolej ini. Berfungsi sebagai sebuah institusi pendidikan TVET, KKTM Lenggong menawarkan 5 program pengajian peringkat diploma, terutamanya pengajian yang dikhususkan dalam bidang kajian dan pemprosesan herba. Semua program pengajian di sini telah diiktiraf sepenuhnya oleh Agensi Kelayakan Malaysia serta turut mendapat pengiktirafan daripada Lembaga Jurutera Malaysia dan Lembaga Teknologi Malaysia. Semua program pengajian yang ditawarkan adalah untuk memenuhi keperluan kepakaran dan tenaga dalam bidang pemprosesan serta pembangunan produk berasaskan herba. Dengan memiliki prasarana juga peralatan berteknologi tinggi dan berskala industri, para pensyarah dan pegawai latihan vokasional dapat menyampaikan ilmu pengetahuan terkini serta melahirkan para graduan yang berkemahiran tinggi serta kompeten dalam bidang yang dipelajari sesuai dengan kehendak pasaran kerja masa kini. Selain itu, kolej ini turut menyediakan pelbagai kemudahan kepada para pelajar seperti asrama kediaman, dewan makan, kedai koperasi, juga kemudahan sukan dan rekreasi demi keselesaan mereka sepanjang tempoh pengajian di kolej ini. KKTM Lenggong sentiasa berkolaborasi bersama industri bagi menghasilkan produk berkualiti mengikut kehendak pasaran. Aspek pengurusan kualiti pula, kolej ini sentiasa memastikan semua proses tersebut adalah mengikut standard dan amalan seiring dengan kehendak global. Ia dibuktikan dengan pengiktirafan sistem pengurusan bersepadu, juga pengiktirafan daripada kementerian serta agensi yang berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Ramadan Al-Mubarak. Semoga Ramadan kali ini memberi 1001 makna untuk kita semua.
Okay, sebentar tadi anda sudah saksikan sedikit sebanyak maklumat mengenai KKTM Lenggong, bidang-bidang yang ditawarkan di KKTM Lenggong, prasarana-prasarana yang disediakan dan juga aktiviti-aktiviti yang menarik yang dilakukan oleh pelajar di KKTM Lenggong. Okay, Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini dapat kita bersiaran langsung bersama-sama dengan anda, semestinya untuk mempromosikan institusi-institusi pendidikan yang ditawarkan oleh MARA atau singkatannya kita panggil IKMA. Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan sekarang ini, pihak bahagian kemahiran dan teknikal menerusi unit media telah merangka beberapa siri FB Live dengan menggunakan platform FB TVET MARA untuk mengetengahkan program-program yang ditawarkan serta perkongsian yang bermanfaat serta boleh menjadi tarikan kepada penonton. Jadi di sini merupakan platform yang terbaik untuk KKTM Lenggong kerana melalui platform ini kami dapat mempromosikan program-program yang terdapat di KKTM Lenggong, terutamanya dalam bidang sains herba, which is one and only bidang herba yang ditawarkan oleh MARA di peringkat diploma. Okay, Assalamualaikum viewers semua. Terima kasih kerana join FB Live saya pada hari ini. So sambil-sambil tu bolehlah share beramai-ramai FB Live TVET MARA supaya sanak saudara, keluarga-keluarga kita, kawan-kawan kita dapat mengenali dengan lebih lanjut mengenai Diploma Sains Herba. Anda juga boleh like, follow and subscribe platform media sosial TVET MARA seperti Facebook TVET MARA, Instagram TVET MARA dan juga Twitter TVET MARA. Jangan lupa juga subscribe dan follow YouTube TVET MARA. Okay, terima kasih kepada alumni, kepada staf-staf MARA daripada KMSP kerana sudi join live FB pada petang ini. Sebelum saya meneruskan FB Live pada petang ini, eloklah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Farah Amalina binti Mutni, Ketua Program bagi Diploma Sains Herba di KKTM Lenggong. Saya berkhidmat di KKTM Lenggong selama 6 tahun. So hari ini topik FB Live kita adalah bidang sains herba di KKTM Lenggong, peluang dan ruang yang disediakan kepada pelajar-pelajar. KKTM Lenggong baru sahaja beroperasi bermula tahun 3 November 2014 dan pengambilan pelajarnya bermula Julai 2015 dengan 5 program diploma, termasuklah Diploma Sains Herba, Diploma Pembuatan, Diploma Penyelenggaraan Logi, Diploma Engineering Makanan dan juga Diploma Packaging dan Design. Kelima-lima program ini berhubung kait antara satu sama lain. Ia merupakan satu proses di mana start daripada pemilihan pokok herba sendiri hingga ke proses packaging dan design. Fokus utama KKTM Lenggong adalah untuk menjadi sebuah pusat rujukan herba. Untuk mencapai tahap pusat rujukan herba, beberapa usaha dan tindakan telah diambil untuk memastikan standard-standard dipenuhi dan daripada beberapa aspek. Contohnya dari segi peralatan di KKTM sendiri. Peralatan kami mengikut bertaraf industri dengan spesifikasi dan piawaian beberapa badan pengiktirafan seperti SIRIM, JKKP, Jabatan Alam Sekitar dan lain-lain. Infrastruktur di KKTM Lenggong juga menyediakan makmal-makmal yang diiktiraf mengikut standard ISO 17025 dan juga GLP. KKTM Lenggong juga menyediakan kilang kosmetik
dan perubatan, dan kami sedang dalam usaha untuk mendapatkan sijil GMP. Kami juga ada satu projek khas yang dinamakan Eco Herbs Tourism, juga dirangka untuk memfokuskan prasarana yang menyokong projek analisa produk dan pembuatan di kilang-kilang dengan mewujudkan chalet, jetty, spa, herbs, kafe dan kawasan riadah di dalam kawasan KKTM Lenggong. Jadinya KKTM Lenggong ini bukan sahaja tempat untuk kita belajar, tetapi juga boleh menyediakan pusat percutian kepada anda suatu hari nanti. KKTM Lenggong juga mempunyai pensyarah-pensyarah yang majoritinya mempunyai master dalam bidang herba dan juga insya-Allah akan dinaik taraf kepada PhD, dan juga kepakaran serta kompetensi mereka juga akan ditingkatkan melalui kursus-kursus yang diiktiraf oleh badan profesional. Selain itu juga juruteknik di Makmal juga sedang diberi kursus untuk menjadikan mereka sebagai seorang yang profesional dalam bidang masing-masing. Dan semestinya pengiktirafan pensijilan sangat penting untuk menjadikan KKTM Lenggong sebagai pusat rujukan herba. KKTM Lenggong telah berjaya mendapatkan pensijilan mesti dan halal produk. Selain itu, dari segi kualiti pula, KKTM Lenggong juga telah mendapat pensijilan ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 dan juga OSAS 18001-2007. Kita juga telah mendapat sijil LIN, sijil BEST, pengiktirafan diploma semestinya daripada MQA, MBOT dan MTech. Seterusnya, ISO 17025 atau GLP akan diusahakan. Selain itu juga, dua pensyarah daripada KKTM Lenggong dan daripada program Diploma Sains Herba telah mendapat pengiktirafan daripada Agensi Nuklear Malaysia sebagai pegawai sinaran. Untuk mencapai perancangan ini, KKTM Lenggong mengadakan kerjasama dengan pelbagai pihak, termasuklah pihak kerajaan dan juga pihak swasta, bagi mendapatkan maklumat, ilmu dan membuat kajian bersama. Antara badan-badan kerajaan yang bekerjasama dengan KKTM Lenggong adalah seperti KKM, IMR, NPRA, SME Corp, SIRIM, JAIB, Jabatan Pertanian, IFAM, MARDI dan juga beberapa institusi-institusi pengajian seperti UMK, USM, UMT, UniKL, RCMP dan juga UniKL MySet. Ada juga badan bukan kerajaan yang bekerjasama dengan KKTM Lenggong seperti Kelantan Biotech, Kedah Biocorp, Malcam, Agrolog Algeria dan juga Biotajmil. Kajian bersama ini sangat penting bagi pihak KKTM Lenggong mengumpulkan maklumat dan mewujudkan database projek, kajian dan bahan mentah berkaitan pembangunan pusat rujukan herba. Jadi di sini kita dapat membuktikan yang KKTM Lenggong tidak syok sendiri. Kami ada pelbagai rujukan, tidak kiralah dari segi institusi ataupun industri sendiri. Kami ada beberapa projek yang sedang dijalankan ketika ini. Salah satunya adalah projek bersama MARDI yang dinamakan Technical Working Group. Projek ini diketuai oleh 3 ketua program diploma di KKTM Lenggong bersama-sama pengurus MARDI, iaitu Dr. Norma, Dr. Faridah dan juga Dr. Mazidah. Usaha sama ini adalah melibatkan bidang nutraceutical, kosmetik dan juga tanaman alternatif herba. Projek kedua yang sedang berjalan sekarang ini adalah pre-clinical test yang diketuai oleh saya sendiri, di mana projek ini adalah kerjasama antara pensyarah sains herba dan juga pelajar-pelajar sains herba. Tujuan projek ini adalah untuk menghasilkan
produk dari bahan semula jadi yang dianalisa dan diuji sepenuhnya oleh KKTM Lenggong, terutamanya dari segi aspek kualiti, safety dan efikasi. Projek ketiga yang baru bermula adalah kerjasama bersama Jabatan Agama Islam Perak dan juga JAKIM bagi menjadi pusat analisis produk halal dan juga pusat latihan eksekutif halal. Semoga usaha KKTM ini dapat dijayakan dengan usaha dan kerjasama semua pihak. Okey, bila saya cerita pasal diploma sains herba, mesti orang ingat herba. Herba tu apa? Herba adalah semua jenis tumbuhan di mana bahagiannya termasuk daun, batang, buah, kulit, akar yang mempunyai nilai perubatan, makanan, wangian, kosmetik, semuanya kita panggil herba. Tanaman herba ini boleh dikategorikan sebagai tumbuhan hiasan, tumbuhan liar dan juga tanam-tanaman. Saya kasih contoh seperti buah limau. Yang kita tengok buah limau tu dia kecil kan. Tapi siapa sangka buah limau yang kecil itu mempunyai khasiat yang lebih tinggi daripada sebiji apel hijau. Perahan jus limau kasturi itu sendiri bukan sahaja mampu menaikkan rasa masakan, tetapi ia juga dapat membantu merawat pelbagai jenis penyakit seperti batuk, sakit tekak, pening kepala dan banyak lagi. Khasiatnya tidak terhenti di situ sahaja kerana ia juga boleh digunakan dalam tujuan kecantikan. Misalnya dijadikan sebagai bahan untuk mengatasi masalah bau badan, mengurangkan masalah kelimomor, menguruskan badan. Jadi di sini membuktikan bahawa herba itu sendiri mempunyai 1001 khasiat yang boleh digunakan untuk kita semua. Kita sebagai manusia haruslah explore dengan apa yang ada di depan kita. Tapi proses penghasilan ubat moden ini daripada sumber alam bukanlah sesuatu yang mudah. Pertama-tama sekali, first kali kita kena buat, kita kena pilih herba ataupun tumbuh-tumbuhan yang kita ingin kaji dengan menggunakan 3 aspek penting, iaitu kualiti, safety dan efikasi. Untuk part kualiti, ada beberapa jenis ujian yang harus dilakukan untuk memastikan herba yang kita pilih itu dalam kondisi yang paling terbaik sebelum kita mulakan proses analisis. Tumbuh-tumbuhan tradisional yang biasa digunakan untuk merawat penyakit tertentu akan diproses untuk menghasilkan ekstrak tumbuh-tumbuhan. Ekstrak tumbuh-tumbuhan ini mempunyai pelbagai jenis bahan kimia aktif yang akan menentukan sifat-sifat terapeutik tertentu. Setelah bahan kimia yang mempunyai sifat terapeutik ini telah dikenal pasti, kajian lanjut akan dijalankan untuk mengenal pasti keselamatan tumbuhan yang digunakan. Untuk mengenal pasti keselamatan tumbuhan, beberapa ujian akan dilakukan. Tujuannya untuk memastikan tumbuhan herba yang kita pilih tadi ada di dalam lingkungan keselamatan yang ditetapkan. Antara ujian yang kita lakukan seperti ujian heavy metal dan juga ujian mikrob. Untuk kita nak pastikan yang herba yang kita ambil ni selamat, bebas daripada bahan-bahan berdasing. Setelah data sifat fizikal, kimia, biologi yang diperolehi, bahan kimia tersebut akan menjalani ujian praklinikal dan ujian klinikal. Ujian praklinikal akan membabitkan pengujian bahan tersebut ke atas binatang mamalia. Selalunya kita akan guna tikus. Selepas berjaya melepasi ujian praklinikal ke atas haiwan, ujian klinikal ke atas manusia pula akan dijalankan. Ujian klinikal ini selalunya membabitkan 3 fasa. So, kira quite lama lah. So, bahan kimia yang lulus penggunaan sebagai ubat setelah hasil keputusan peringkat ujian klinikal
mendapati ubat tersebut selamat digunakan. So selepas ujian klinikal, baru kita boleh sahkan bahawa herba atau ubat yang kita gunakan mempunyai sifat terapeutik yang telah kita kaji tadi. Kemudian barulah kita proceed ke bahagian formulasi produk. Okey, tak kisahlah produk apa, produk suplemen, produk ubat-ubatan, produk kosmetik dan juga produk skincare sekalipun, kita perlu menjalani proses-proses ini untuk memastikan pengguna kita selamat menggunakan bahan-bahan herba. Step ini sangat penting untuk kita mendapatkan kepercayaan pengguna-pengguna terhadap penggunaan herba itu sendiri. Proses penghasilan sesuatu jenis ubat moden bermula dari proses mengenal pasti tumbuhan, bahan kimia yang dihasilkan sehinggalah ujian ke atas manusia mengambil masa yang sangat lama. Di Amerika Syarikat itu sendiri, purata masa yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu ubat moden adalah selama 12 tahun. So, hal ini dapat menunjukkan betapa teliti langkah-langkah yang diambil bagi memastikan ubat yang dihasilkan di pasaran berkualiti, selamat dan berkesan untuk kegunaan pesakit. Diploma Sains Herba merupakan satu program yang dirangka khas untuk mengkaji kehebatan alam semula jadi di muka bumi ini, dan kita nak serve kepada manusia dalam bentuk produk, ubat-ubatan dan juga suplemen. So, pelajar di Diploma Sains Herba akan belajar satu persatu step daripada kita kenal pasti bahan aktif di dalam pokok hinggalah ke step formulasi yang saya terangkan sebentar tadi. Jadi dia bukanlah satu program di mana kita menanam pokok, bukan. Ia adalah satu program di mana kita melakukan kajian terhadap pokok herba itu sendiri. Okay, saya terima kasih kepada viewers, alumni DHH yang ramai join FB Live pada hari ini. Terima kasih. Okey, saya akan teruskan mengenai Diploma Sains Herba disebabkan ada yang tanya kerja apa yang boleh di-apply menggunakan Diploma Sains Herba. Okey, saya akan terangkan sebentar sahaja lagi. So, saya ada sediakan sedikit slide untuk anda dapat melihat isi-isi penting yang ingin saya sampaikan. Okey, Diploma Sains Herba juga dikenali sebagai DHH. Okey, kami kat KKTM Lenggong tak panggil Diploma Sains Herba, kami kata singkat dia DHH. Diploma Sains Herba atau juga dikenali sebagai DHH mendapat pengiktirafan daripada MQA. Tahap pengajian adalah diploma, pengkhususan adalah Sains Herba dan tempoh pengajian selama 3 tahun. Sains Herba adalah bidang pengkhususan sains yang berkait dengan produk-produk perubatan, makanan fungsian dan produk asli yang berasaskan herba yang digunakan sebagai penjagaan kesihatan dan juga perubatan. Program Diploma Herba dan Diploma Sains Herba memberi penekanan kepada penggunaan ekstrak herba dan hasilan semula jadi bagi tujuan formulasi, perincian bahan berdasarkan analisa kimia dan kajian klinikal farmakologi menggunakan haiwan makmal. So, di sini kita akan ada 3 step, iaitu first kali kena mengenal pasti bahan aktif yang terdapat dalam tumbuhan. Kemudian kita nak kaji kesan ubat kepada badan, iaitu kita menggunakan tikus, dan kita akan proceed kepada formulasi untuk menghasilkan produk kesihatan. Tempoh pengajian untuk Diploma Sains Herba di KKTM Lenggong ini adalah sebanyak 6 semester, iaitu 3 tahun. Satu tahun ada 2 semester. Dan pada semester ke-6, pelajar akan menjalani latihan industri di tempat-tempat yang boleh dicari ataupun juga disediakan.
Kursus yang ditawarkan di dalam program Sains Herba ini merangkumi 3 komponen utama, iaitu formulasi, komponen analisa kimia dan juga komponen pharmacological clinical. Untuk komponen formulasi, kursus yang ditawarkan adalah seperti liquid dan semi-solid dosage formulation, cosmeceutical production dan juga nutraceutical technology. Formulasi ini melibatkan formulation kepada kosmetik sendiri dan juga formulation untuk skincare, untuk ubat-ubatan, semuanya merangkumi di dalam kluster ini. Kemudian ada kursus komponen utama selain itu adalah analisa kimia. Kursus yang ditawarkan adalah herbal chemistry, quality profiling, stability testing dan QA/QC analysis. Komponen yang ketiga adalah pharmacological clinical, dan kursus yang ditawarkan adalah herbal efficacy dan juga herbal safety evaluation. Di sini pelajar akan bermain dengan tikus. Pengkhususan sains herba turut memberi penekanan khusus kepada kemahiran asas saintifik dan kemahiran dalam mengendalikan teknologi makmal termaju seperti high performance liquid chromatography, gas chromatography, power lab dan juga atomic absorption spectroscopy. Pelajar didedahkan dengan ilmu pengetahuan mengenai produk, pendaftaran produk, ujian makmal termasuklah mikrobiologi, ujian logam berat, latihan pengetahuan produk, analisis produk dan reka bentuk risalah. Pengetahuan ini akan memperkasakan pelajar-pelajar sains herba untuk merapatkan jurang mereka antara pengetahuan berkaitan herba secara tradisional dan juga sains moden. Para pelajar juga berpeluang untuk mempraktikkan kemahiran masing-masing di dalam makmal yang direka bentuk mengikut amalan makmal terbaik ataupun kita panggil GLP sesuai dengan keperluan dan kehendak pekerjaan semasa di industri. Jadi pelajar mempunyai di program diploma sains herba 60% adalah skills dan 40% adalah teori. So program diploma sains herba memerlukan pelajar untuk mempraktikkan penggunaan mesin-mesin dan juga skill-skill yang mereka belajar di dalam makmal. Okey, diploma sains herba mempunyai makmal sendiri iaitu dipanggil healthcare laboratory. Kami ada 5 jenis makmal iaitu toksikologi, spektroskopi, kromatografi, farmakognosi dan juga kosmetik. Kelima-lima makmal ini mempunyai fungsi yang berlainan. Seperti toksikologi, terdapat mesin power lab blood pressure dan juga isolated tissue, dan juga terdapat animal transit di dalam toksikologi laboratory. Okey, lab ini more kepada bahagian farmakologi tadi, di mana mereka akan bermain dengan tikus di dalam lab ini. Okey, kita ada farmakognosi laboratory. Di sini akan dijalankan kualiti kepada herba. Okey, di sini ada furnace, oven, desiccator, moisture balance dan banyak lagi mesin yang ada di farmakognosi. Ini ada antara mesin yang ada. Okey, di cosmetic laboratory di sini bahagian formulasi produk akan dijalankan. Okey, di sini ada homogenizer, stability chamber digunakan khas untuk mengawal, untuk melihat perkembangan produk, dan juga ada centrifuge. Okey, untuk spektroskopi laboratory kita ada FTIR, AAS tadi tujuannya untuk melihat logam berat di dalam ekstrak maupun di dalam produk, kita boleh guna AAS. So kita ada UV dan stability chamber. Stability chamber ni kita tengok kestabilan ekstrak kita dalam beberapa tempoh masa tertentu. Okey, untuk chromatografi laboratory kita ada high performance liquid chromatography ataupun kita panggil HPLC, HPTLC, LCMS dan GCMS. Kami juga ada GCFID dan GCECD.
So di sini kita memberi peluang juga kepada usahawan-usahawan di luar sana dan juga institusi yang ingin menggunakan mesin-mesin kami. Kami ada servis yang ditawarkan kepada anda. Okey, syarat kemasukan untuk masuk ke program Diploma Sains Herba di KKTM Lenggong adalah warga negara Malaysia, lulus SPM bermakna lulus Bahasa Melayu dan juga lulus sejarah, berumur 18 hingga 40 tahun dan mendapat 2 kepujian dalam subjek berikut, iaitu kepujian dalam matematik dan kepujian dalam salah satu subjek kimia atau bio atau sains tambahan. Okey, tadi ada tanya apa nak buat lepas habis program Diploma Sains Herba, nak buat apa lepas tu kan? Kita boleh sambung belajar ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi-institusi awam dan juga swasta. Boleh juga sambung terus kerja ke industri dan juga yang penting boleh juga menjadi seorang usahawan. Program ini berfungsi sebagai asas untuk kajian lebih lanjut dalam bidang berkaitan peringkat yang lebih tinggi seperti ijazah sarjana muda dalam bidang pharmaceutical technology, sains botani, sains herba, sains kesihatan dan bidang-bidang lain yang berkaitan. So di sini ada terdapat beberapa jenis universiti yang boleh pelajar Diploma Sains Herba melanjutkan pelajaran seperti di UniKL, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Teknologi MARA UiTM, Universiti Sains Malaysia USM, Management and Science University MSU dan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Untuk peluang kerjaya, graduan yang terhasil akan mempunyai pendidikan dan kemahiran saintifik yang luas, di samping mengekalkan tahap pengkhususan yang sesuai untuk ditawarkan ke pelbagai peluang dalam industri seperti pembantu penyelidik, pembantu makmal, pembantu pegawai kawalan kualiti dan jaminan kualiti, boleh menjadi tenaga pakar dalam produk penjagaan kesihatan. Graduan juga berpeluang untuk menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang usahawan dalam pasaran herba seperti pasaran makanan dan minuman, ekstrak herba, pewangi dan perasa, produk penjagaan kesihatan, nutraceutical dan juga kosmetik. Jika anda ingin jadi seperti Dato' Alif Syukri, ingin jadi seperti Dato' Vida, anda boleh belajar ilmu-ilmu itu di program Diploma Sains Herba. Okey, ini adalah beberapa tempat latihan industri daripada alumni program Diploma Sains Herba sendiri. Ada 4 jenis industri yang mereka masuki, iaitu industri penyelidikan, industri kosmetik, industri makanan, industri pharmaceutical. Industri penyelidikan seperti iPharm di Penang, Biosinergy. Untuk industri kosmetik boleh pergi seperti Nuraisa. Industri makanan, Sufi Dairy Group Sdn Bhd, Biosinergy Laboratory Sdn Bhd dan juga HR Manufacturing Sdn Bhd. Untuk industri pharmaceutical, student kita pernah menjalani latihan industri di Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd, SM Pharmaceutical Sdn Bhd, Toyib Pharma Industry Sdn Bhd. Ini membuktikan yang pelajar sains herba dapat menembusi pelbagai jenis industri yang ada di Malaysia. Pensyarah-pensyarah bersama-sama pelajar Diploma Sains Herba aktif menyertai pertandingan inovasi, tidak kira peringkat antarabangsa, kebangsaan, MARA maupun di peringkat pusat sendiri. Antara pertandingan inovasi yang pernah disertai oleh pensyarah dan pelajar Diploma Sains Herba adalah seperti iCompex, iTech,
idea dan macam-macam lagi. Pelbagai pingat telah kami perolehi untuk KKTM Lenggong. Ini membuktikan bahawa projek-projek atau idea-idea daripada warga diploma Herbal Sains Herbal mempunyai nilai tersendiri dan boleh diketengahkan untuk ke peringkat pasaran dan memberi impak kepada masyarakat. So, kenapa nak kena pilih Diploma Sains Herbal? Kolej KKTM di bawah MARA merupakan keutamaan, memberi keutamaan kepada Bumi Putra. Selain yuran masuk yang sangat murah berbanding institusi-institusi lain, elam bulanan dan yuran pengajian ditaja sepenuhnya oleh MARA. Jika pelajar graduate, pelajar dapat kedua-dua sekali, teori dan kemahiran sekali. Itu yang penting. Jadi apabila pelajar habis belajar di dalam program di KKTM, tak kisahlah KKTM Lenggong atau KKTM lain, pelajar bebas hutang daripada MARA ke daripada mana-mana institusi. Itu yang penting. Okay, di sini saya nak tunjukkan beberapa produk inovasi yang telah yang telah dikaji dan juga dibuat oleh pelajar dan pensyarah Diploma Sains Herbal. Salah satunya adalah produk Balm Set. Balm Set ni adalah formulasi istimewa daripada pensyarah Diploma Sains Herbal. Ia ada 3 jenis balm di dalamnya. Ada lemon balm, ada peppermint balm dan juga clove balm. So ini adalah salah satu keistimewaan di KKTM Lenggong. Selain itu juga kita ada sabun merunggai, di mana kami ada buat kajian mengenai merunggai dan kami produkkan ia di dalam bentuk sabun. Dan selain itu juga kita ada hand wash. Okay, hand wash ini menggunakan clove di dalamnya. So, produk-produk yang disediakan oleh kami mempunyai unsur-unsur herbal sebab kita nak ambil khasiat herbal itu tadi dan dijadikan dalam bentuk produk. Dan ini adalah produk inovasi kami, which is Anobag. Anobag ni adalah water cleaner yang digunakan untuk mencuci air di dalam kolam dan dia dapat menukarkan fungsi klorin di dalam air. Jadi daripada kita guna bahan kimia iaitu klorin, kita boleh menukarkannya kepada bahan semula jadi. Anobag ini adalah daripada daun durian Belanda yang telah gugur daunnya. So kita kutip dan kita kaji, khasiatnya masih ada, khasiat antibakteria. So ada beberapa kajian telah kami lakukan dan ia membuktikan yang Anobag ni dapat membunuh bakteria-bakteria yang wujud di dalam air. Dan kemudian ini adalah projek terbaru kami iaitu Bromelain. Ia adalah diperbuat daripada enzim yang terdapat di dalam buah dan akan memasuki pertandingan inovasi pada tahun ini. So pelbagai lagi, ada lagi satu derma, ada produk untuk kulit. Ia juga adalah salah satu produk formulasi daripada pensyarah Diploma Sains Herbal bersama pelajar. Terima kasih Pak Lan. Okay, kita ada seorang pensyarah yang memegang unit promosi KKTM Lenggong, Encik Raslan Nur. Dia sebagai ditugaskan untuk mempromosikan KKTM Lenggong. So sesiapa yang ingin memasuki KKTM Lenggong boleh memohon terus ke bahagian kemahiran teknikal disebabkan tarikh permohonan telah ditutup. Tapi jangan risau, pelajar-pelajar boleh memohon secara manual di bahagian kemahiran teknikal atau juga boleh terus menelefon ke KKTM Lenggong ataupun boleh terus ke FB KKTM Lenggong untuk memohon masuk ke KKTM Lenggong. Encik Puan Mastura binti Mamat,
banyak tak IPTA yang menerima pelajar lepasan diploma KKTM Lenggong? Okey, sebenarnya hampir 70% pelajar lepasan diploma Sains Herba sambung belajar ke peringkat ijazah sarjana muda. Tadi adalah antara universiti yang menerima mereka masuk. Jadi rasanya tiada masalah untuk Cik Masrah kan? Cik Masrah untuk sambung belajar. Lagi satu, kalau ada cita-cita anda untuk belajar ke luar negara, sebenarnya ada seorang pelajar lepasan KKTM Lenggong dapat tawaran sambung ke luar negara, tapi atas beberapa faktor tak dapat sambung lah. So jadinya sebenarnya masuk ke KKTM Lenggong ni bukanlah orang kata kerek lah kan. Sebenarnya KKTM Lenggong ni adalah satu platform untuk anda membina masa depan anda. Kalau anda ingin belajar ke luar negara, jadi kalau anda masuk ke sini, anda belajar betul-betul, dapat pointer yang tinggi, dapat sambung pelajaran ke luar negara. Okey, sebenarnya memang tiada masalah. Makmal di KKTM Lenggong memang memberi skill baru kepada pelajar ya, sebab macam mesin di KKTM Lenggong untuk program Sains Herba, pelajar perlu handle mesin itu sendiri tanpa bantuan lecturer ataupun juru makmal. Kita nak kasih pendedahan kepada mereka untuk troubleshoot masalah-masalah yang akan dihadapi. Secara jujurnya, untuk saya sendiri, saya dapat handle mesin itu ketika saya belajar di peringkat master. Betapa beruntungnya pelajar diploma Sains Herba, mereka dapat mengendalikan mesin itu sendiri di peringkat awal, di peringkat diploma. Jadi bila mereka belajar melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah, rasanya tiada masalah untuk mereka untuk handle mesin itu lagi. Itu dari segi menyambung pelajaran. Untuk mereka yang sambung ke industri, tiada masalah kerana mereka sudah mempunyai skill itu sendiri, skill yang sangat penting. Ya, betul tu. Tak semua pelajar dapat mengendali instrumen. Sebab ada salah seorang pelajar kami yang sambung belajar di ijazah, mereka cerita bahawa mereka lebih mempunyai banyak pengalaman berbanding rakan-rakan mereka yang lain. Betapa beruntungnya mereka belajar di KKTM Lenggong. Ya, betul. Sebenarnya kita ni ingin melahirkan usahawan seperti Datuk Alif Syukri, Datuk Vida, yang mempunyai ilmu yang mendalam mengenai bidang yang mereka ingin masuk. Contohnya, mereka ingin menjual ubat kuat. Saya nak mereka mempunyai ilmu tentang apa kandungan dalam produk itu sendiri. Contohnya, ada nak jadi produk kosmetik. Tak naklah jadi produk founder produk kosmetik yang hanya membeli produk krim timbang kilo, betul tak? Kita nak kita sendiri yang formulasikan produk itu sendiri. So di KKTM Lenggong Diploma Sains Herba, anda dapat belajar daripada A to Z proses untuk membuat produk kosmetik itu sendiri. Kita nak kita sendiri yang hasilkan, bukan kita beli daripada orang. Sebab kita tak tahu apa kandungan yang kita beli daripada kilang tu, yang produk timbang kilo tu tadi. Mungkin mereka meletakkan lebih banyak merkuri, sebab merkuri itu sendiri kesannya dapat memberi putih kepada muka dengan lebih cepat. Jadi tapi merkuri itu sangat bahaya kepada manusia. Jadi kita nak menggunakan herba, kita nak cari alternatif lain, menggunakan bahan semula jadi, herba-herba yang ada untuk memutihkan muka kita. So pelajar-pelajar Sains Herba ini
telah diberikan mandat untuk membuat kajian mengenai ini. Okey, Irfan Muhammad, pada usahawan-usahawan boleh telefon terus kepada KKTM Lenggong untuk servis peralatan di sini. Okey, boleh terus menghubungi pegawai kami di talian 0577510007. Okay, KKTM Lenggong juga ada menyediakan program incubator kepada pelajar-pelajar KKTM Lenggong sendiri yang berminat meneruskan dalam bidang keusahawanan. Di sini kami akan sediakan platform kepada pelajar-pelajar sendiri dan mereka akan mencari customer mereka dan mereka boleh buat produk di sini. Kami akan sediakan mesin dan tempat kepada mereka yang akan buat formulasi produk itu sendiri. So, jadi tidak macam rugi kepada mereka untuk tidak join program incubator ini. Ya, KKTM Lenggong ada mengeluarkan produk sendiri seperti yang saya kata tadi, produk balm yang sangat laku. Ada hand sanitizer tapi dah habis, tak sempat nak bawa, dan beberapa jenis produk lagi. Okay, pemazuran nanti boleh terus telefon ke bahagian Tivet Mara untuk tanya pasal hal ini. Okay, sebenarnya produk bromelain ni daripada student-student juga, student-student semester 2 program Sains Herba, tapi masih dalam kajian. Okey, Encik Raslan Noor dah memberi nombor talian beliau, iaitu 019-451-5462 019-451-5462. Anda boleh telefon beliau, mesej beliau untuk sesiapa yang berminat untuk sambung ke mana-mana bidang di dalam KKTM Lenggong. Kos nak belajar kat KKTM Lenggong ni mahal ke? Sebenarnya kos belajar di sini adalah percuma. Yuran pengajian, malahan allowance sara hidup setiap bulan ditanggung oleh MARA. Jadi amat rugi untuk kita warga Bumiputera untuk tidak ambil peluang ini untuk sambung belajar di KKTM. Setakat ini allowance MARA diberi setiap bulan adalah RM300. Jadi cukuplah untuk student makan, sebab di sini asrama diberikan secara percuma. So semua pelajar kena duduk dalam asrama secara percuma. Satu bilik ada 4 katil. Jadi sangat selesa untuk pelajar. Malahan tempat ni baru 6 tahun beroperasi, jadi tak banyaklah kerosakan berlaku lagi. Okey. Okey, lalas. Kenapa kena masuk KKTM Lenggong? First, yuran pengajian dan allowance diberi secara percuma oleh MARA. So, habis je diploma, anda bebas hutang. Second, anda akan dapat skill yang lebih daripada institusi-institusi lain, kerana di sini TVET merupakan satu institusi yang menekankan skill kepada pelajar. So, pelajar dapat skill itu lebih daripada teori.
Yang ketiga, tempat ini sangat kondusif untuk pelajar-pelajar belajar untuk sambung belajar ke luar negara ataupun maupun untuk belajar di institusi-institusi tempatan. Tiada masalah untuk pelajar sambung belajar di universiti tempatan. Semuanya menerima program diploma sains serba dengan rela hati. Okey, boleh war-warkan kepada sanak saudara mengenai program diploma sains serba. Program ini bukanlah program baru, tapi sesiapa yang berminat untuk menjadi Alif Syukri, menjadi Datuk Vida, siapa yang berminat untuk bekerja di dalam lab, siapa yang berminat untuk mengkaji alam semula jadi, inilah kursusnya diploma sains serba. Betul tu Pak Lan, tak payah bayar balik kan, free. So habis je belajar, memang pelajar tiada hutang dengan Mara. Malahan kalau pelajar mahu menjadi seorang usahawan sekalipun, Mara membantu pelajar tersebut untuk join program incubator di KKTM Lenggong. Jadi tiada masalah. Okey, untuk permohonan kemasukan ke KKTM, MJII dan IKM boleh dibuat melalui dalam talian di http://apponline.mara.gov.my/spupim. Okey, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai KKTM, MJII dan IKM di seluruh Malaysia, boleh ke portal www.tvetmara.edu.ny. Sebab di situ ada disediakan portal booklet untuk rujukan, ada syarat am dan khas bagi setiap program, ada laluan kerjaya bagi setiap kursus dan rujukan lengkap untuk segala persoalan yang anda kemukakan. Sekiranya ada kemusykilan atau persoalan, boleh DM di Facebook page TVET Mara atau boleh WhatsApp di talian 013-949-8063, ataupun anda boleh DM di Facebook KKTM Lenggong, atau juga boleh WhatsApp di talian 019-451-5462, ataupun boleh terus call ke office KKTM Lenggong 057510007. Peluang kerjaya. Peluang kerjaya boleh menjadi seorang pembantu makmal, boleh jadi seorang pembantu penyelidik, boleh menjadi seorang pembantu pegawai kualiti QA/QC di kilang, dan juga boleh menjadi pakar di dalam pembuatan produk. Yang penting boleh menjadi seorang usahawan dalam pelbagai produk yang mereka minat. Seperti macam bau-bauan, boleh pergi join Young Living. Young Living pun adalah salah satu essential oil yang menggunakan asas herba. Okey, KKTM Lenggong mempunyai 5 program, iaitu diploma sains herba, diploma pembuatan, di mana mereka akan banyak mengoptimumkan mesin-mesin di dalam kilang, dan juga diploma penyelenggaraan loji. Mereka ini bertanggungjawab untuk menyelenggara mesin-mesin yang ada. Diploma engineering makanan, mereka banyak membuat inovasi kepada produk-produk baru, dan juga diploma packaging design.
memang kebanyakan pelajar di lepasan Diploma Sains Herba sambung degree di universiti tempatan seperti USM, UKM, UITM, MSU, UniKL, RCMP, UniKL Mestek dan juga UPSI. So, kepada pelajar-pelajar, jangan lepaskan peluang ini menyertai program Diploma Sains Herba, menyertai bidang selain daripada Sains Herba, boleh menyertai KKTM Lenggong dalam apa jua bidang. Yang penting kita ambil kesempatan daripada MARA menyediakan yuran pengajian percuma, elam percuma khasnya untuk anda warga Bumiputera di Malaysia. Student life kat KKTM memang sangat seronok. Kita ada pelbagai aktiviti yang disediakan, ada sediakan memanah dan pelbagai aktiviti yang mereka boleh lakukan di sana. Student life di sini seperti universiti yang lain lah. Pagi hingga petang pergi kelas, petang boleh bersukan, malam buat assignment semua. So, jadikan TVET MARA, KKTM, MJII dan IKM sebagai pilihan utama bidang kemahiran bersama membina masa depan bersama kami. So, jangan lupa ikuti siri Facebook Live yang seterusnya. Aktiviti muzik ada seperti gamelan dan banyak lagi aktiviti muzik yang ada di sini. So, jangan lupa ya follow dan like platform media sosial TVET MARA. Facebook, siapa yang ada Twitter boleh follow Twitter TVET MARA. Siapa yang ada Instagram boleh follow dan like Instagram TVET MARA, dan juga boleh subscribe YouTube TVET MARA. So, kata carian di Google TVET MARA. Okey, sampai di sini saja hari ini. Maaf jika ada kesalahan, kesilapan bicara. Pada bulan puasa ni dia tergelik lidah sikit. So, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada viewers hari ini yang sudi join FB Live saya pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.